Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam pengajian kitab Safinatun Najah. Yang mana kitab ni adalah kitab asas fiqh dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan ini adalah pengajian kita yang keenam. Dan kali ini kita telah sampai dalam perbahasan pembatal wudu dengan kata pengarang qala al-musannif rahimahullah taala. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atun. Nawaqid jamak kepada naqdun, iaitu dengan makna mubtilat, iaitu mubtil, pembatal. Nawaqid pembatal. Al-wudu'i iaitu pembatal bagi wudu, itu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Arba'atun, ada empat. Arba'atun. Arba'atu asya'a. Arba'atu asya'a. Ada empat asya', empat perkara. Asya' jamak pada syai'un. Jamak dia asya'un. Arba'atu asya'a, itu apa? Empat perkara. Yang pertamanya al-khariju min ahadis sabilaini, yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan, min qubulin au duburin, daripada qubul itu kemaluan depan, au duburin ataupun dubur itu kemaluan belakang. Rihun au ghairuhu, sama ada ianya berbentuk angin, bukan berbentuk itu, sama ada ianya seperti angin, au ghairuhu ataupun bukan angin. Itu sesuatu, apa saja yang keluar. Bila faham kat sini apa saja yang keluar. Apa saja yang keluar. Kencing, madhi, wadi, itu semua apa? Pembatal wudu. Illa al-maniyya, melainkan mani. Illa al-maniyya, itu melainkan air mani. Gitu. Air mani tak membatalkan wudu. Ini pengkhususan kerana datang daripada hadis Nabi SAW. Gitu. Jadi bila masa orang tu keluar air mani, wuduknya batal tak? Wuduknya tak batal. Tapi dia wajib mandi, wajib. Gitu. Dia wajib mandi, wajib. Gitu. Manakala kalau keluar air madhi, wadi, kencing, berak, apa semua tu, nampak? Wajib tak? Wuduk? Ya wajib kalau dia nak solat wuduk. Dia membatalkan wuduk dia. Lalu datang masalah macam ni. Ini masalah yang jarang tapi saya hanya sebutkan kerana saya menganggap ini sebuah masalah yang penting. Seorang, satu pasangan melakukan hubungan. Habis melakukan hubungan, suami mandi, isteri pun pergi mandi. Lepas tu bila masa dia orang kat luar tak lama, keluar air mani. Keluar daripada perempuan tu, keluar air mani. Adakah wajib mandi? Jawapannya tak wajib mandi. Gitu. Tak wajib mandi dah. Bukan air mani keluar daripada dia. Tetapi wajib, tetapi membatalkan wudu. Kerana apa? Kerana telah keluar sesuatu daripadanya. Ini pilihan yang mana kita pilih. Gitu. Sebahagian yang mengatakan wajib juga dia mandi air wajib. Kenapa wajib juga dia mandi wajib? Kerana air mani itu juga air mani yang telah bercampur dengan dia, bercampur dengan dia. Gitu. Tapi yang kita pilih yang pertama tadi. Itu selesai yang pertama. Permasalahan kedua adalah macam mana dengan keputihan perempuan. Keputihan ini masalah penting untuk difahami. Keluarnya keputihan adakah membatalkan wudu atau tidak? Jawapannya tafsil, perincian. Jikalau keputihan itu ialah jenis yang keluar daripada zahir faraj, itu dalam faraj tapi bahagian sini. Kita isi istilah faraj, lalu bahagian ini faraj depan. Bahagian ini keluar daripada kawasan-kawasan sini. Ini kawasan zahir faraj. Maka tidak batalkan wudu. Kalau dia keluar daripada pertengahan, tak batalkan wudu. Tapi kalau jenis keputihan yang keluar tu ialah keluar daripada bahagian dalam faraj, yang mana had dalam tu tak sampai zakar pada itu, terlalu dalam ke dalam, maka itu membatalkan wudu. Jadi perempuan akan tanya, macam mana kami nak tahu benda gini, kami bukan boleh tengok dalam pun, kami rasa je keluar. Maka ianya merujuk kepada doktor, harus merujuk kepada doktor, apa jenis ciri keputihan. Kalau daripada dalam tu kok dia ada bau lebih ke apa ke, itu dia tanya kepada doktor-doktor. Gitu. Kerana itu bidang mereka. Pembatalan yang kedua adalah wazawalul aqli, zawal itu hilang akal. Akalnya tak tahu ke mana, hilang sebentar. Sama ada hilang betul, hilang semua atau hilang sebentar ataupun kekal.
Dengan katanya binaumin dengan sebab tidur. Jadi kalau tidur mana akal kita? Mana ada kat situ? Gitu. Au ghairihi ataupun dengan selainnya seperti gila ke apakah? Gila, pengsan, batalkan wuduk. Kerana apa? Kerana ada ihtimal keluar sesuatu daripada faraj, daripada kemaluan. Lalu ulama kata tak ada, kita panggil jarang kali orang yang pengsan ataupun gila melainkan akan keluar daripada dua kemaluan dia sesuatu. Gitu. Begitu kalau kita tidur, tak tahu kalau kentut ke apa ke, kalau kencing boleh gagah-gagah mimpi pergi tandas, betul tiba-tiba kencing. Tapi apa kalau kita kentut macam mana? Kita tak tahu. Ada ihtimal macam tu. Oleh kerana itu ianya batalkan. Illa nauma qa'idin, melainkan tidurnya orang yang duduk. Tidur duduklah. Orang duduk, orang tu duduk tu dia tertidur. Ataupun dia tidur mumakkinin maq'adahu minal ardi, yang mana mumakkin, tamkin tu tetap. Maq'ad tempat duduk itu papan punggungnya tetap dekat atas bumi. Minal ardi, atas bumi, dari bumi. Tetap di atas sesuatu. Gitu. Macam mana kalau tidur atas kursi? Termasuk juga tempat tetap juga ni. Ini bukan bumi tapi tetap juga punggungnya. Gitu. Sekalipun tidur bersandar, maka tak mengapa. Yang mana kalau kita sandar, kalaulah aku tarik kayu kat papan kat belakang ni memang jatuh. Tapi tak jatuh. Tak apa. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, waltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini min ghairi ha'ilin. Iltiqa' ni bertemu. Basyaratai, dua kulit. Bila masuk dua kulit, keluar daripadanya kuku, sebab kuku bukan kulit. Gigi bukan kulit. Rambut bukan kulit. Gitu. Ni bahas tentang pembatal wudu, bukan bahas tentang haram tak haram. Kalau kita tengok, tak batal wudu perempuan tu, jadi kita pergi pegang rambut perempuan tu. Ya haram kan, tapi tak batal wudu. Ni bahas tentang batal wudu. Gitu. Jadi sesentuhnya dua kulit di antara laki dan perempuan. Rajulin wa imra'atin, rajul laki, imra'atin perempuan. Kabira ini dua-dua besar. Apa dua-dua besar? Bukan balik. Dua-dua besar ni yang mana keduanya dah telah sampai haddus syahwah. Balagha haddus syahwah. Sampai kepada had yang mana boleh bersyahwat. Dah boleh ada syahwat dah. Jadi dibahaskan bila umurnya. Sebahagian kitab tulis 8 tahun, 9 tahun dah boleh ada dah. Tapi kalau kita tengok adat kita sekarang ni 13, 14 tu dah sampai dah. Dah sampai haddus syahwah. Ajnabiyya ini yang mana kedua-duanya ajnabi, keluar daripada ajnabi kalau mahram. Mak kita, mak mertua kita, ayah mertua kita mahram, tak boleh kahwin. Adik kita, akak kita, gitu. Makcik kita, gitu. Boleh tak? Batal tak wudu? Kalau sentuh, tak batal. Tak batal. Yang mana dua ajnabi ni apa? Orang yang boleh kahwin. Istilah ajnabi adalah orang yang boleh kahwin. Faham dia macam tu. Min ghairi ha'ilin, tanpa ada ha'il. Ha'il ni penghalang. Istilah penghalang ni apa-apa yang menghalang daripada kulit kita bertemu dengan dia. Gitu. Baik kita yang pakai penghalang tu ataupun dia yang pakai penghalang tu. Contoh. Ni contoh. Tak ada benda lain, ada emas kat tangan. Sesentuhlah tangan perempuan tu guna emas. Gini. Sesentuh macam ni. Lalu, batal lah wuduk saya? Tak batal. Batal lah wuduk dia kena sentuh? Tak batal juga. Tapi haram tak? Ya kalau dah ajnabi, ya haram. Gitu. Ataupun contoh saya pegang tangan isteri saya. Pegang macam ni tangan isteri saya. Batal tak? Ya, batal wuduk. Gitu. Tapi kalau saya pegang guna lapik. Guna lapik. Batal tak wuduk saya? Tak batal. Tentu tak haram. Bini kita kan halal. Dia faham kita. Faham ya? Selesai yang ketiga. Yang keempat, wamassuqubulil adami, menyentuh. Bukan mas tak sesuai menyentuh. Memegang. Beza dia lamas dengan mas. Gitu. Dalam istilah bahasa Arab ada lamas. Lamsun. Lamsun ni kita panggil sentuh. Sentuh, kali pun tak pegang. Sentuh ni. Nampak? Sentuh. Nampak? Itu lamas. Tapi kalau mas, pegang. Dia lebih khusus. Massu
qubulil adami. Megang qubul. Itu kemaluan adami, anak Adam. Anak Adam. Sekalipun kemaluan itu terpotong. Kalau terpotong lah. Kita pun ambil pegang. Batal lah wuduk. Batal wuduk. Baik laki ke perempuan tak kisah. Gitu. Dan dimaksud dengan kubul ni adalah kemaluan itu sendiri. Jadi kalau laki ada 2 biji telur tak termasuk lah. Dalam bahasa Arab panggil unsayain. Unsayain tak termasuk. Gitu. Jadi pegang zakar tu sendiri. Mana-mana bahagian. Pegang. Maka membatalkan wuduk. Gitu. Atau bagi perempuan. Maka perempuan tu di kawasan bibir farash ni. Bibir farashnya. Ada pun tepi tu. Sini bawahnya tidak termasuk. Atasnya tak termasuk. Bibir farash. Gitu. Au halaqati duburihi, ataupun halqah. Halqah ni lubang duburnya. Lubang dubur. Gegang itu lah. Tak ada kerja kan? Gitu. Batal wudu. Tapi syarat batal tu dengan apa? Bibatnir rahah. Dia sentuh tu, dia pegang tu dengan batn rahah. Ini batn perut. Perut tapak tangan. Rahah tapak tangan. Au butunil asabi'i, ataupun perut jari. Butun perut asabi' jari-jari ni. Perut jari sini. Nampak? Sini. Yang boleh kata kita kata tapak tangan. Sudah. Yang dimaksudkan tapak tangan tu apa yang belaga dengan ni. Nampak? Apa yang belaga dengan ni. Jadi tak batal kalau kita pegang kemaluan kita guna sini. Ataupun kita pegang guna sini. Faham? Contoh kita basuh buntut anak-anak kita kencing, kita nak basuh buntut dia, kita pun tak nak, kita pakai ni lah. Ni. Jadi, malas sangat kan? Kita pun tutup. Basuh buntut dia guna belakang jari. Buntut dia kan, kita basuh. Gitu. Batal tak wuduk? Tak batal. Batal tak? Tak batal. Kenapa tak batal? Kerana bukan batn rahah. Ini faham dia. Ni nampak apa yang nampak kat sini. Apa yang tersentuh antara dua tangan ni. Ini saja. Perut. Jadi tepi tak termasuk. Tepi tak termasuk. Faham gitu Saya harap faham lah. Dan ini adalah 4 batal wuduk. Sebagian kitab pecah jadi 5. Sebagian kitab pecah jadi 6. Kerana itu atas dasar perincian pecah daripada ini. Tapi secara asas umum dia ini. Pembatal wuduk. Gitu. Faham. Baik, seterusnya. Bab kita seterusnya adalah bab perkara yang diharamkan atas orang yang berhadas kecil dan juga hadas besar. Lalu kata pengarang, fasal baru, manin taqadha wudu'uhu, siapa yang telah menjadi batallah wuduknya. Bahas orang batal dulu. Orang batal wuduk dulu ni. Haruma alaihi arba'atu asya, telah menjadi haramlah ke atasnya, itu larangan, dia dilarang ke atasnya arba'atu asya, daripada 4 perkara. Yang pertama as-salatu, solat. Jadi orang yang batal wuduk tak boleh solat. Gitu. Sekalipun atas makna solat tapi bukan solat. Seperti sujud sajadah, sujud tilawah. Gitu. Tak boleh kerana tak ada wuduk. Kalau ada wuduk boleh. Gitu. Wa tawafu, dan juga tawaf. Tawaf tak boleh juga. Tawaf ya seperti solat, melainkan dibolehkan kalam sebagaimana mafhum daripada hadis. Wa massul mushafi, dan memegang mushaf Al-Quran. Mushaf tu mushaf Al-Quran. Gitu. Contoh ni kita pergi Quran tak ada kat saya, tapi kita pergi contoh Quran. Pegang Quran. Bila Quran ni adakah dimasukkan pegang ayat atau pegang kulit? Semua. Termasuk kotak Al-Quran. Contoh kotak yang khusus untuk Al-Quran. Selagi mana kotak itu dinisbahkan kepada Al-Quran, maka dia mendapat hukum Al-Quran juga. Melainkan satu masa tak dah, kita kotak ni kita dah tak anggap sebagai itu, kita nak buat sebagai kotak letak barang, barulah dia tak mendapat level Al-Quran. Gitu. Adakah diharamkan sentuh ayat tak? Dia contoh ayat Quran dekat sini kan, dekat sini contohnya, kita sentuh tepi ni, boleh tak? Tak boleh juga, sebab ini termasuk Al-Quran. Termasuk Al-Quran. Gitu. Faham dia gitu. Ini mudah dasar lah ni, saya tak bahas pun detail-detail. Nanti insya-Allah kalau ada masuk kitab Muqaddimah Hadramiyah untuk level yang kedua, barulah saya akan, kalau ada maklumat macam ni, barulah kita akan terperincikan sikit-sikit insya-Allah. Kerana manhaj kita untuk kita pergi lebih kepada nak bagi faham dulu. Akan tapi untuk yang saya punya, dalam aturan saya nak baca syuruh. Saya nak baca syuruh syarah Safinah,
Saya nak baca syarah Abi Syuja', saya nak baca tapi saya akan buat itu sebagai kelas khusus lah. Untuk kelas umum saya akan buat macam ni. Dan itu memadai. Orang yang mengaji kelas secara umum macam ni, secara mudah macam ni, lepas tu dia memperbanyakkan diri dia untuk membaca kitab-kitab syuruh sendiri, insya-Allah akan bermanfaat. Dan ini cara ni juga saya jalan dengan sebahagian guru saya. Wa hamluhu, dan juga tanggung, bawa. Hamil tanggung tu bawa lah. Kita bawa Al-Quran. Aku tak ada wudu, saya nak bawa Al-Quran. Boleh tak boleh? Haram. Bukan pegang je, bawa pun tak boleh. Bawa. Faham? Itu macam mana kita kata, kalaulah aku ada letak Quran dalam beg, aku tak ada wudu, boleh bawa tak? Maka itu ada tafsir dia. Tafsir dia macam ni. Kalau kita bawa beg tu, Al-Quran tu, dan kita niatkan untuk membawa Al-Quran, maka hukumnya ialah haram. Kalau kita niatkan, kalau ada barang dalam tu sekali, kita niatkan untuk bawa barang-barang tu sekali dalam Al-Quran, maka akan hukumnya ialah boleh. Kalau kita niatkan niat bawa beg je, tak ada barang tapi ada beg, niat bawa beg saja, maka tak mengapa. Itu dibolehkan. Faham dia gitu. Itu tafsir dia macam itulah. Seterusnya 4. Nampak 4 perkara? Solat, tawaf, pegang Quran, sentuh Quran, pegang Quran ataupun tanggung Quran, bawa Quran. Tak boleh. Gitu. Yang seterusnya wa yahrumu bil junubi sittatu asya'a, dan yang menjadi haram ke atas yang berjunub, itu orang yang berjunub lah, orang ada junub itu keluar yang mana telah terjadi pada dia perkara yang mewajibkan mandi. Yang telah kita sebut, seingat saya telah kita sebutkan dah benda tu. Betul. Itu sama ada keluar bersetubuh, memasukkan hasyafah ke dalam faraj, ataupun keluar mani, haid nifas wiladah, betul, dan juga mati, maka ini adalah orang berjunub. Orang yang terjadi pada dia salah satu benda ni ataupun semua terjadi pada dia, maka dia adalah orang yang berjunub. Gitu. Jadi diharamkan ke atas orang tu bila masa dia berjunub, sittatu asya, 6 perkara. Yang pertama as-salah, solat. Sama macam kat atas tadi juga. Yang kedua wat-tawaf, sama juga. Yang ketiga wamassul mushafi, sentuh pegang Quran. Wa hamluhu, dan juga tanggung Quran, sama macam kat atas tadi. Wal lubthu fil masjidi, dan juga tetap dalam masjid. Duduk dalam masjid. Gitu. Boleh tak duduk masjid? Tak boleh duduk masjid. Tak boleh. Faham? Lalu ada datang detail. Kalau macam mana nak lalu je, tak nak duduk, nak lalu je. Maka kita jawab macam ni. Kita pecahkan kepada 2 bahagian. Satu, orang yang junub, yang mana bukan kaitan dengan haid nifas. Junub. Lain macam keluar mani ke apa ke semua tu. Yang kedua berkaitan dengan haid nifas. Yang tak berkaitan dengan haid nifas, kalau dia nak lalu saja, nak lalu kerana ada hajat, jaiz. Faham? Lalu kerana tak ada hajat, hukumnya ialah makruh. Itu yang pertama. Haid pula, kalau dia lalu tak risau darah jatuh, ada hajat, maka hukumnya ialah makruh. Tapi lalu, dan kalau lalu dia tu akan membawa kepada terjatuh sedikit darah haid ataupun nifas dia, maka hukumnya ialah haram. Gitu, kerana mengotori masjid. Gitu. Lubzu fil masjid lah. Jadi bila bahas tentang masjid ni, bahas yang besar. Sama ada surau termasuk dalam masjid ataupun tidak, itu balik kepada rujuk kepada mufti-mufti negeri masing-masing. Kenapa? Kerana itu ada perbezaan dia. Bahkan dawabit yang diletakkan pun berbeza. Tapi kalau bagi yang mana saya biasa mengaji, maka surau itu masa kalaulah diwakafkan untuk sebagai tempat, tak wakafkan sebagai level masjid, maka ia masjid lah. Dia dapat level masjid walaupun namanya surau. Tapi wallahu alam, balik kepada fatwa mufti masing-masing. Kalau fatwa saya macam tu lah. Fatwa guru kita juga macam tu. Gitu. Yang keenam adalah wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran pun haram ke atas orang yang berjunub. Melainkan apa yang dijadikan sebagai doa. Contohnya macam mana? Nak solat. Nak solat. Lalu kebiasaan dia ada, dia akan baca 3 kul, maka dia boleh baca dengan niat dia niat sebagai doa. Atau ada orang meninggal,
dia bersebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh. Nak naik kenderaan, dia baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi rabbina lamunqalibun. Itu Al-Quran. Boleh. Kerana dia niatkan sebagai doa. Itu dibaca dianggap sebagai doa. Itu maksud niat itu dianggap sebagai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan nasi, Bismillahirrahmanirrahim. Itu dianggap sebagai lalu dianggap sebagai doa, maka tak mengapa gitu. Tapi kalau dia baca nak doa tu dia niat juga untuk baca Quran, maka itu salah dan haram. Gitu. Dan dimaksudkan ni haram ni bila masa dia baca Al-Quran tu guna mulut dia. Guna mulut dia. Yang mana mengeluarkan suara. Tapi kalau dia baca, contoh ni je. Komat kamit mulut je. Komat kamit mulut tapi tak keluar suara. Maka dia tidak dianggap sebagai membaca. Tidak dianggap sebagai membaca. Ataupun dia baca guna mata. Tengok. Kan? Contoh ayat tu. Walladzina innal ladzina kafaru minal kitabi wal musyrikina fi nar jahannam khalidina fiha. Dia pun tengok. Maka apa? Tak haram. Tak haram. Gitu. Datang permasalahan macam ni. Permasalahan yang sering terjadi. Akak ni setiap malam dia tidur baca surah Waqiah. Tiba datang haid, boleh tak baca? Ini datang. Guru kami mengatakan tak boleh. Guru kami mengatakan tak boleh. Lalu tapi sebahagian fatwa yang lain, maksudnya ada dalam kitab Bujairimi mengatakan boleh kalau dia niat sebagai doa. Kerana bacaan tu ialah telah menjadi adat bagi dia. Gitu. Seterusnya masalah perempuan yang mengaji dekat tahfizatul Quran. Bila mengaji dekat tahfizatul Quran ni dia orang ada hafalan. Kalau tak boleh baca masa haid, masalah. So adakah dibolehkan bagi dia untuk baca gitu? Gitu. Maka di sini ada penelitian daripada ulama. Dan di antara yang kami pilih adalah boleh untuk perempuan tu baca Al-Quran kerana dia hormatil Quran. Kerana ihtiram bagi Al-Quran, ditakuti lupa. Oleh kerana itu boleh untuk dia baca Al-Quran, murajaah bacaan Al-Quran dia agar tidak lupa. Agar tidak lupa. Itu masalahnya. Sebagian mengatakan haram. Saya tak nak masuk detail permasalahan ni. Antum ambil dulu. Kerana istilah pelajar mubtadi' adalah faqamish dia ambil je. Faham? Satu masa kalau orang tu dah mengaji beberapa kitab, dah jumpa beberapa guru, lalu dia kata, aku ni tak cenderung pada pendapat Ustaz Naim, aku lebih pada pendapat Syekh ni, maka silakan. Silakan. Faham? Apapun yang saya kata, saya bukan daripada saya. Begitu daripada kitab-kitab ulama kita juga. Tentunya sebab tu saya bagi tahu ada pendapat yang kata gini, tapi kalau antum tanya saya sekarang, saya akan milih kata boleh. Gitu. Cukup 6. Ya, cukup 6. Lalu masuk lagi, wa yahrumu bil haidi, dan menjadi haram bagi haid, iaitu orang yang ada haid dan seumpamanya itu nifas. Disebut haid juga nifas lah. Haid ataupun nifas. 10 asya', 10 perkara. Jadi batal wuduk ada 4. Junub ada 6. Tambah 2 je. Kalau ingat 4 tu tambah 2 je. Tambah 6. Itu apa? Duduk kat masjid dengan baca Al-Quran. Itu untuk junub. Orang yang nifas, dia apa? 10 perkara. 10 asya', 10 perkara. Yang pertama, as-salah, sama. At-tawaf, sama. Wa masul mushaf, sama. Hamluhu, sama. Wal lubthu fil masjid, sama. Wa qiraatul Quran, sama. Sama dengan junub. Lalu ditambah 4. Iaitu apa? Wa saum, orang yang haid nifas, haram untuk berpuasa, tapi tidak perlu qada. Gitu. Tidak perlu astagfirullahalazim. Perlu qada, maaf saya tersasul. Yang tak perlu qada itu adalah solat. Gitu. Wat talaq, itu apa, dan juga talak. Apa makna talak? Suami dia haram untuk talakkan isterinya ketika isterinya tengah haid ataupun nifas kerana memanjangkan tempoh iddah. Itu satu buah kezaliman. Oleh kerana itu Islam mengharamkan. Wal mururu fil masjidi in khafat talwithuhu, dan lalu dalam masjid kalau dia takut untuk talwith. Talwith ni kita panggil lawwatha, kita panggil teteskan, ataupun kita panggil terjatuh sedikit darah padanya. Itu talwith. Lawwatha yulawwithu talwitha. Itu. Jadi kalau dia tak takut, tak risau. InsyaAllah dia pakai pad. Zaman sekarang kita ada pakai pad. Perempuan pakai pad.
Adakah hukumnya haram nak lalu? Maka kita kata apa? Makruh. Makruh. Gitu. Haram tu bila masa dia tak pakai pad betul risau. Kalau aku lalu ni takut darah meleleh jatuh bawah. Itu bawa haram. Yang keempat adalah al-istimta'u bima baina surrati war rukbah. Istimta' apa istimta'? Istimta' tu bersedap-sedapan. Suami dia nak gurau-gurau, bersenda gurau dengan dia. Bima baina surrati war rukbah, di antara pusat dan juga lutut. Daripada kawasan ni tak boleh. Kenapa? Dalam sebagian mazhab mengatakan yang haram tu pada faraj je, bukan pada lutut. Sebab ini tak ada apa-apa dia kata. Jadi kita kata apa? Kullu ma yuaddi ila al-haram fa huwa haram. Apa yang membawa kepada benda yang haram. Jima' di faraj ketika haid nifas haram. Jadi ini kawasan lutut dan faraj ni apa yang membawa kepada perlakuan tu. Maka dia dihukumkan sebagai haram. Jelas kat itu. Jadi suami dia, Allahumma salli wa sallim, boleh untuk bersedap-sedapan dengan dia daripada atas pusat sampai ke atas dan juga lutut ke bawah. Boleh. Boleh, itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Lalu perbahasan macam ni. Masalah macam ni. Perempuan habis haid. Boleh tak suami dia nak sentuh dia? Maksudnya nak lakukan hubungan. Sebelum dia mandi, jawapannya tak boleh sebagaimana telah kita bahaskan pada minggu lepas. Tak boleh juga. Mesti kena mandi dulu. Mesti kena mandi dulu. Gitu. Haram untuk suami dia sedap. Selepas dia dah mandi, baru suami dia boleh sedap dengan dia. Fahamlah perkataan sedap sebab kita ambil daripada perkataan kitab istimta'. Istimta' tu bersedap-sedapan. Bergurau-gurauan. Gitu. Dah 26 minit dah. Baru bab 2 fasal. Tapi tak apalah, insyaAllah moga fahamlah. Sebab saya dah bahas dengan lambat ni kan. So insyaAllah minggu depan kita akan masuk perbahasan tayamum. Dan saya akan usahakan untuk habiskan bab tayamum sekaligus terus. Sekaligus terus saya nak habiskan bab tayamum insyaAllah. Dan moga-moga bermanfaat. Baik, kita tutup kat sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.